Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan sihat dan stay safe walaupun di mana juga korang berada. Okey, yang dihormati pensyarah kita Puan Siti Azura binti Bahadin dan saya Nur Amira binti Muhammad Nazri 244315. Presenter yang pertama akan membentangkan pada awal dan akan diteruskan lagi oleh kawan-kawan saya lagi 4 orang, okey? Dan kumpulan saya diberi tugasan untuk membentangkan tajuk pertama, iaitu berkaitan dengan sedikit mengenai pengenalan pembelajaran manusia. Okey, tajuk 1 berkaitan dengan pengenalan pembelajaran manusia. Okey, apakah itu pembelajaran? Secara umumnya, kebanyakan para psikologis bersetuju bahawa pembelajaran itu akan membawa perubahan terhadap tingkah laku manusia, sama ada secara terbuka, terang-terangan, secara tersembunyi ataupun dalam sesuatu kapasiti yang mana dia berubah mengikut pengalaman seseorang. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya, yang pertama seperti tindakan refleks, usia, penyakit, pengaruh ataupun daripada pengaruh dadah, kematangan dan musculation. Okey, seterusnya dapat kita lihat beberapa andaian mengenai asas pembelajaran. Okey, terkadang pembelajaran ini ada membawa faedah dan tidak berfaedah terhadap diri seseorang tersebutlah. Sama ada benda itu akan mempengaruhi dari segi ataupun memberi dominasi dari segi kognitif, efektif dan juga psikomotor kita. Dia maksudnya di sini bahawa pembelajaran ini dapat merangkumi dan juga merangkumi dari segi kita punya fizikal dan mental, okey? Di mana emosi kita, pemikiran kita, macam mana kita nak adapt dengan sesuatu pembelajaran tersebut. Okey, pembelajaran ni juga bukan berdasarkan pembelajaran akademik, tapi pembelajaran berdasarkan pengalaman hidup kita yang kita hadapi hari demi hari. Okey, next, kita tidak selalunya menyedari apa yang benda yang kita alami, apa benda yang kita pelajari. Terkadang benda itu kita rasa tak patut untuk belajar. Okey, mungkin ada sesuatu pengalaman, ada sesuatu situasi kita anggap benda itu tidak penting ataupun tidak patut dibelajar, akan tetapi benda tu akan membawa kesan in future lah. Okey, hasil pembelajaran tidak selalunya mudah untuk dilihat. Okey, kerana pembelajaran penerimaan setiap individu amat berbeza. Jelas sekali kita dapat tengok fizikal dan mental seseorang memang sangat berbeza. Okey, setiap orang untuk menghadapi sesuatu masalah dan cara penyelesaiannya memang kita boleh merujuk dengan kaunselor sebagai contoh untuk kita, tetapi keputusan terletak di tangan klien. Apa-apa masalah, apa-apa rujukan, apa-apa perbincangan, idea setiap manusia semuanya berbeza. Pengalaman hidup juga sangat berbeza. Di mana mungkin terkadang kita nampak tingkah laku sebagai contoh pembelajaran. Contoh dalam situasi yang sukar, mungkin kita akan dapat, mungkin juga tindakan tingkah laku kita juga amat berbeza, akan berlaku secara perubahan secara agresif ataupun secara perlahan lah. Okey, seterusnya pembelajaran juga akan berlaku secara didaktif dan induktif, di mana mungkin sesuatu perkara kita akan tengok secara umum, secara kecil dan kepada besar, secara fakta, kepada spesifik kepada umum. Ada terkadang benda yang umum kita akan lebih tengok kepada lebih spesifik. Okey, kapasiti untuk belajar berkembang melalui serangkaian tugas perkembangan. Okey, dalam pengalaman hidup kita ini, dalam apa pelajaran kita alami daripada awal kita, saat kita boleh berfikirlah, bermula kita fikir, kita ingat that moment yang kita tahu kan, sampailah sekarang waktu usia kita ni, perkembangan pembelajaran berdasarkan pengalaman yang kita lalui, ada benda-benda cabaran yang kita lalui, itu yang akan memberi kesan pembelajaran yang kita akan lebih berkembang. Mungkin menjadi seorang mahasiswa yang lebih dicekap dalam melaksanakan tugasan
yang diberikan oleh pensyarah. Okey, ada skill-skill yang semakin berkembang apabila dah bergelar sebagai seorang mahasiswa. Okey, pembelajaran secara berkesan juga memerlukan sejumlah motivasi. Okey, apa perkara sekalipun yang kita buat, benda yang kita perlu sedikit suntikan semangat. Okey, apa-apa sahaja. Sama ada kita nak belajar, kita nak pergi ke kelas, okey, nak bangun pagi pergi kelas pukul 8.30, benda tu bukan, mungkin bagi seseorang setengah orang kan tak mudah kan, sebab ada yang jenis berjaga malam. Contoh jangan terasa. Benda tu lama-lama akan mengubah. Sebab apa kita terpaksa? Mungkin kita dah ada motivasi. Okey, aku sekarang dah bergelar sebagai seorang mahasiswa. So aku nak jadi seorang mahasiswa yang berdisiplin. So kita kena ikutlah that time waktu kelas kan. Mungkin ataupun kita pergi semangat, okey, kelas kena sampai awal sebab nak tengok kelas. Contoh mungkin ada kelas, okey, ataupun pensyarah yang baik hati, pensyarah yang sporting. Mungkin benda tu yang akan jadi kita motivate dan menceriakan hari kita untuk kita buat that something in that day lah kan. Okey, macam contoh Puan Azura kita ni, seorang yang periang kan, seorang yang ceria. So kita sebagai student pun best lah, tak sabar tertunggu-tunggu untuk kelas Puan Azura. Okey, dan mereka individu lah, ataupun pembelajaran tersebut ada dalam pelbagai jenis ataupun pelbagai tahap lah. Okay, ada tahap yang terkadang sukar, mungkin bagi setengah orang tengok benda tu agak senang, mungkin setengah orang yang menghadap tu ada agak sukar. Okay, pembelajaran boleh berlaku melalui pengalaman secara langsung ataupun perwakilan. Okey, secara langsung ataupun mungkin diri sendiri, kita sendiri yang hadapi keadaan tersebut ataupun pengalaman tersebut. Perwakilan mungkin dari segi perkongsian daripada orang lain, ataupun macam sebagai contoh, kita first time join program, first time pegang jawatan, kita mungkin boleh rujuk dengan someone yang sebelum ni dah pernah pegang that jawatan lah, macam mana nak buat paperwork, macam mana nak buat proposal kan. Okey, seterusnya sebilangan besar hasil pembelajaran manusia dari pemodelan sosial. Pemodelan sosial bermaksudnya kita observe orang sekeliling, ataupun lebih senang ada role model tertentulah, idola kita kan. Kalau kita nak berjaya ataupun kita nak dapat the score yang terbaik every semester, bermakna kita ada target kita tersendiri. Okey, kita ada senior ni, wow, dia punya kerja dia macam ni. Okey, so macam aku terinspirasi dari cara dia, mungkin kita boleh aplikasikan cara dia. Okey, setiap manusia normal mampu belajar. Normal macam mana? Bukan normal tangan kaki saja, dia juga berdasarkan normal dari segi pemikiran, tindakan kita yang waras. So setiap orang ada pengalaman tersendiri, ada pembelajaran yang kita hadapi tersendiri, dan memang terkadang semestinya pembelajaran yang kita hadapi tu, cara penerimaan kita terhadap sesuatu pembelajaran tu mungkinlah berbeza daripada orang lain. Okey, itu sahaja daripada saya. Sebarang pertanyaan ataupun mungkin ada sedikit salah dari saya ataupun kawan-kawan saya nanti, boleh kawan-kawan bertanya di akhir presentation ini. Okey, sekian, terima kasih. Saya berikan kepada next presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fakia binti Muhammad Saluddin. Nombor metrik 2700729. Saya akan menjelaskan beberapa definisi pembelajaran yang mana mempunyai 5 definisi. Definisi yang pertama ialah pembelajaran merangkumi semua perubahan tingkah laku yang agak kekal yang dihasilkan melalui pengalaman. Contoh yang boleh kita ambil melalui pengalaman ialah kefahaman, dan pembelajaran akan lebih mudah berlaku apabila seseorang pelajar itu sendiri yang mengalami sesuatu aktiviti tersebut. Definisi pembelajaran yang kedua ialah pembelajaran merupakan hasil dari usaha sesuatu organisma untuk memenuhi keperluan-keperluannya. Pembelajaran terdiri daripada perubahan-perubahan di dalam sistem saraf yang berlaku kerana organisma itu melakukan sesuatu yang menghasilkan natijah-natijah yang tertentu. Definisi pembelajaran yang ketiga, pembelajaran merupakan suatu perubahan dalaman yang terdapat di dalam diri seseorang. Pembentukan
perkaitan-perkaitan baru atau potensi-potensi untuk tidak balas yang baru. Pembelajaran juga membawa perubahan yang agak kekal di dalam kebolehan seseorang. Definisi pembelajaran yang keempat iaitu perubahan terhasil daripada pengalaman iaitu interaksi individu dengan persekitaran. Akhir sekali, pembelajaran juga boleh definisikan sebagai suatu perubahan yang agak kekal di dalam tingkah laku atau kebolehan yang dihasilkan melalui pengalaman, yang mana ia juga merupakan suatu proses yang kita inferensi daripada perubahan-perubahan yang agak stabil yang berlaku di dalam tingkah laku seseorang individu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ala binti Abdul Halim, nombor matrik 272161. Okey, hari ini saya akan membincangkan 3 kriteria utama pembelajaran. Yang pertama ialah perubahan yang melibatkan tingkah laku. Yang kedua ialah perubahan yang agak stabil dan kekal. Dan yang ketiga, ia dihasilkan melalui pengalaman dan juga latihan. Pembelajaran dan bukan pembelajaran iaitu pembelajaran tidak semestinya berlaku kepada apa yang dibincangkan sahaja. Pembelajaran tidak semestinya berlaku di dalam suasana formal, berstruktur dan teratur. Ia juga boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Seterusnya, pembelajaran tidak semestinya melibatkan perkara-perkara yang disedari dan yang dapat dikawal sahaja. Pembelajaran tidak terbatas kepada tingkah laku overt. Pembelajaran juga melibatkan tingkah laku covert seperti emosi marah, benci, kasih sayang dan lain-lain. Okey, pembelajaran ni tidak semestinya melibatkan semua panca indera atau doria. Walaupun biasanya pembelajaran menjadi lebih berkesan jika ia melibatkan lebih banyak panca indera. Okey, bukan semua perubahan tingkah laku boleh digolongkan sebagai pembelajaran. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Munira binti Zulkarfi 269868. Hari ini saya akan menerangkan tentang kriteria penentuan pembelajaran. Kriteria yang pertama, adanya perubahan tingkah laku overt iaitu terang-terangan dan juga adanya perubahan tingkah laku covert iaitu tersembunyi. Tingkah laku overt ini maksudnya tingkah laku yang kita boleh nampak seperti berlari dan juga berjalan. Untuk tingkah laku covert ni adalah tingkah laku yang kita tak boleh nampak seperti emosi dan fikiran kita. Untuk kriteria yang kedua bagi menentukan pembelajaran, perubahan yang berlaku mestilah agak stabil atau kekal dan ianya berlaku dalam jangka masa yang tertentu. Untuk kriteria penentuan pembelajaran yang ketiga, perubahan mestilah dihasilkan melalui pengalaman yang kita perolehi ataupun latihan yang kita ikuti. Seterusnya, perubahan bukan pembelajaran. Perubahan bukan pembelajaran yang pertama ialah proses pematangan melibatkan proses perkembangan kita sebagai manusia. Yang kedua, keuzuran. Yang ketiga, pengaruh dadah ataupun sebarang penyakit lain. Keempat, gerakan pantulan. Contohnya, individu menarik tangan daripada objek panas. Yang kelima, kekenduran otot. Dan juga yang keenam, ketuaan iaitu usia yang semakin meningkat. Ciri-ciri ini merupakan perubahan bukan pembelajaran kerana ia lebih bersifat semula jadi. Untuk seterusnya, ciri-ciri pembelajaran. Ciri yang pertama adalah proses pembelajaran amat kompleks ataupun rumit. Kedua, kadar pembelajaran berbeza daripada individu ke individu iaitu interindividual. Yang ketiga, kadar pembelajaran berbeza dalam diri individu atau lebih dikenali sebagai intra-individual. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi pembelajaran terdiri daripada baka dan persekitaran. Baka yang dimaksudkan adalah seperti keluarga ataupun ibu bapa kita. Persekitaran pula merujuk kepada sekeliling ataupun kawasan tempat tinggal. Untuk ciri-ciri pembelajaran kelima semestinya mempunyai faktor intrinsik seperti motivasi dan ekstrinsik seperti ganjaran penting dalam pembelajaran.
Intrinsik dan juga ekstrinsik ni adalah berlainan. Intrinsik ni sebagaimana contoh datang kesedaran untuk belajar daripada individu itu sendiri. Manakala untuk ekstrinsik ni, kesedaran pembelajaran itu berlaku apabila telah dimarahi oleh ibu bapa. Seterusnya, pembelajaran sesuatu yang kompleks. Seperti yang saya telah katakan sebelum ini, pembelajaran ini adalah sesuatu yang rumit. Contohnya, manusia dan juga binatang. Manusia ni, dia sukar meramal dan juga mengawal tingkah laku. Kerana manusia ni mempunyai pelbagai emosi. Sekejap dia boleh marah, sekejap dia boleh menangis, sekejap dia boleh gembira. Kita tak tahu emosi seseorang manusia ni. Oleh kerana itulah manusia ni sukar mengawal tingkah laku kerana perbezaan emosi. Contoh macam binatang. Binatang atau haiwan ni pula, dia mudah difahami dan senang dikawal. Contohnya kan, kalau kita ada memelihara kucing, kalau kucing kita tu dia bunyi kucing miau miau, tu maksudnya kucing kita tengah lapar. Jadi kita boleh lihat kat sini perbezaan antara manusia dan haiwan dan mengapa pembelajaran itu dikatakan suatu yang kompleks. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan teruskan dengan rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurul Syafinas binti Azhar dan nama matrik 269642. Okey, slide yang seterusnya membincangkan berkenaan dengan intrinsik dan ekstrinsik. Okey, apa itu intrinsik? Intrinsik ni dia dikenali sebagai motivasi dalaman. Dorongan intrinsik timbul kerana memenuhi keperluan fisiologi dan psikologi. Intrinsik juga merupakan ciri semula jadi manusia untuk mengatasi segala cabaran dan rintangan dalam usaha untuk mendapatkan sesuatu yang diingininya. Okay, contoh dia macam ni. Apabila seseorang pelajar tersebut mempunyai keinginan intrinsik, dia tidak perlu melakukan apa-apa bentuk insentif atau hukuman kerana keinginan dalam aktiviti tersebut telah dapat memenuhi kepuasan dan keperluan dalaman pelajar itu. Seterusnya kepada ekstrinsik. Ekstrinsik ni dia pula berlawanan dengan intrinsik. Ekstrinsik ni dia menjurus kepada keinginan untuk bertindak yang disebabkan oleh faktor dari luar eksternal individu itu. Okay, ekstrinsik ni dia bertujuan untuk mendapatkan ganjaran seperti hadiah, pujian dan mengelakkan diri dia daripada dikenakan hukuman yang bertujuan untuk memenuhi kehendak jangka pendek dan jangka masa kendiri. Seterusnya adalah faktor-faktor intrinsik yang ada dalam diri seseorang individu. Okey, yang pertama adalah faktor motivasi, yang kedua sistem nilai. Okey, sistem nilai ni dia berkaitan macam akhlak, adat dan agama. Yang ketiga adalah keperluan, yang keempat adalah konsep kendiri. Okey, faktor-faktor ini penting dalam membentuk arah dan kekuatan dalam sesuatu proses pembelajaran. Okey, sebagai contoh, dalam proses pembelajaran dan pengajaran, intrinsik lebih terlibat dengan keperluan perhargaan diri. Dorongan dalaman ialah kesediaan seseorang itu melakukan sesuatu tugas kerana tugas tersebut menyebabkan ia merasa seronok dan berpuas hati. Okey, contoh yang lain pula ialah pelajar menjadi rajin belajar kerana mempunyai kesedaran dalaman diri untuk berjaya. Okey, seterusnya faktor-faktor intrinsik yang seterusnya ataupun faktor-faktor dorongan luaran dalam proses pembelajaran ialah faktor ganjaran, faktor denda, faktor harapan ibu bapa, faktor harapan guru dan harapan masyarakat adalah merupakan faktor penting dalam membentuk arah dan kekuatan sesuatu proses pembelajaran. Okay, contoh dia harapan ibu bapa. Pelajar cuba berusaha bersungguh-sungguh kerana takut dimarahi oleh ibu bapa mereka. Okay. Seterusnya contoh adalah denda. Okay. Guru mendenda para pelajarnya jika mereka gagal dalam sesuatu ujian. Iaitu faktor dorongan luaran ini menyebabkan pelajar tersebut berusaha bersungguh-sungguh supaya tidak gagal dalam ujian.
teori kognitif dengan teori tingkah laku ni dia merupakan teori yang saling berkait rapat kerana proses kognitif berlaku secara konvert yang boleh menghasilkan tingkah laku yang nyata. Okay, topik yang seterusnya akan dipelajari adalah berkenaan dengan teori behavior, teori kognitif, teori sosial dan teori humanis. Okey, itu sahaja pada topik yang pertama. Sekian, terima kasih. Welcome to Professor Jeff's videos on learning. Today, I will answer the following question in 2 minutes. What is learning? Learning is a change in knowledge, skills, or behavior resulting from experience. Let's analyze the 3 components of this classic definition. The change produced by learning can be divided into 3 parts. First, you sense your environment, then you adapt your response, and finally, you record the experience. Sensing your environment means feeling a gap between your past experiences and your current situation, and such a gap must exist for learning to occur. Adapting your response means integrating new information into past learning, and this ability to give meaning to new information through association and inference must exist for learning to occur. Recording the experience means repeating the new connection enough times so that you can use it in the future, and this ability to use a new connection more than once must exist for learning to occur. So learning is all about creating and strengthening connections, and this is clear when we look at the brain. In a lifetime, learning creates between 100 and 1,000 trillion intercellular connections. So we can say that learning is happening almost all the time. Now, let's have a look at the second part of our definition. The famous educational psychologist Benjamin Bloom described 3 types or 3 domains of learning, namely the cognitive, psychomotor, and affective domains. In other words, we can change what we know, what we do, and what we feel. Finally, let's take a quick look at the third element of our definition. Experience is what differentiates the change generated by learning from any other types of changes, such as biological development. So for learning to occur, the change must come from an interaction with your environment. In one word, learning is adapting from previous experiences. Thank you for watching this presentation, and see you soon.